Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nora Afifah Syafina binti Muhammad Yaakob, nombor matrik 057965, dan saya daripada kos Diploma Dakwah. Pada hari ini saya akan memberi tazkirah berkaitan peliharalah aibmu dan aib saudaramu. Seperti yang kita ketahui, pada zaman globalisasi ini yang serba canggih ini, terdapat banyak peralatan-peralatan canggih seperti telefon pintar, komputer riba, dan banyak lagi lah yang telah diciptakan oleh pakar-pakar teknologi. Seperti yang kita lihat, kebanyakan masyarakat kini lebih gemar menggunakan peralatan-peralatan ini dalam kehidupan seharian mereka. Jadi, ada juga sebilangan masyarakat yang menyalahgunakan media sosial ini untuk menyebarkan aib mereka ataupun aib masyarakat sekeliling mereka. Hal ini berlaku kerana wujudnya perasaan iri hati, dengki dalam hati mereka ni kepada kawan mereka ke, saudara mereka sendiri ke. Sebab itulah mereka menyebarkan aib kawan-kawan mereka ni dekat media sosial. Ada juga yang menyebarkan aib ini demi meraih populariti melalui media sosial, seperti mengumpul jumlah like daripada Instagram, Twitter. Jadi mereka ni menyebarkan aib untuk mendapat nama lah, untuk mendapat famous tu, perkataan famous tu. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, aib adalah rasa hina dan malu akibat perbuatan keji, kekurangan, kelemahan dan kecelaan yang terdapat pada diri seseorang, dan ia boleh mendatangkan perasaan malu dan menjatuhkan maruah tuan empunya badan jika diceritakan kepada orang lain. Terdapat beberapa contoh aib, antaranya cacat pada tubuh badan, kelainan seks dan kemalasan beribadah. Kita sebagai umat Islam mestilah menutup aib, tak kira lah aib kita sendiri ke ataupun aib orang lain, sebab membuka aib ni adalah suatu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, seterusnya, apakah hukum aib? Kenapa kita ni sebagai umat Islam dilarang tegas oleh Allah untuk membuka aib diri sendiri ataupun aib orang lain? Okey. Jadi, saya akan membawakan satu hadis untuk menjelaskan hukum membuka aib ni. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, wahai sekalian manusia yang beriman dengan lidahnya namun belum masuk iman ke dalam hatinya, janganlah engkau sekalian mengumpat orang-orang Islam dan jangan membuka aib mereka, kerana sesungguhnya orang yang membuka aib saudaranya yang Muslim, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka aibnya. Dan siapa yang aibnya dibuka Allah, maka dia akan membukanya sekalipun di dalam rumahnya. Riwayat At-Tirmizi. Hadis ini jelas menegaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memang melarang keras perbuatan membuka aib ini. Bahkan sesiapa yang membuka aib saudaranya, Allah akan membuka aib dia ni, tak kiralah di rumah ataupun di mana pun dia berada. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala pun dah tutup dah aib kita, dah tutup segala dosa yang kita buat ni. Kenapa kita nak buka aib diri sendiri? Kenapa kita nak buka aib orang lain? Kita sebagai umat Islam ni tak sepatutnya memburuk-burukkan antara satu sama lain. Kita ni kenalah saling hormat menghormati. Kalau orang tu buat salah, jangan kita nak buka aib dia dekat orang ramai. Kalau orang tu buat salah, kita nasihatlah dia baik-baik tanpa membuka aib dia. Sebab buka aib ni memang Allah larang sama sekali. Kita ni niat dah betul dah nak betulkan dia, tapi kita buka pula aib dia. Benda tu akan mendatangkan dosa lah kat kita. Tanpa sedar kita buka aib dia, padahal kita nak betulkan dia. Jadi benda tu salah di sisi Islam. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa hamba-hambanya kecuali golongan orang yang mujahir. Apa itu golongan orang yang mujahir? Golongan mujahir ni adalah Allah dah tutup aib dia, tapi golongan ni pergi buka aib dia sendiri. Contoh dia, ada si fulan ni, dia telah melakukan maksiat di malam hari. Keesokan harinya, dia menguar-uarkan dan menceritakan maksiat yang dilakukan ni kepada orang ramai. Nabi kata, ramai yang melakukan dosa, ramai juga yang melakukan maksiat, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini diampunkan dosa kerana imannya yang lemah, dan mereka ini tidak pernah bongkak di hadapan manusia lain
serta Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini sedaya upaya menutup dosa yang mereka lakukan ni kerana mereka tahu dosa yang mereka lakukan ni adalah suatu aib yang perlu mereka tutup. Akhir kalam, saya akan kongsikan satu doa yang boleh kita amalkan untuk menutup aib kita, supaya aib kita ni sentiasa terpelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Sahih Ibnu Hibban, doa ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang mendengar bahawa Rasulullah SAW sering membaca doa ini pada waktu pagi dan petang. Maksudnya, Ya Allah, aku memohon keselamatan dunia dan akhirat padamu. Aku memohon ampunan dan keselamatan agama, dunia, keluarga dan hartaku. Tutupilah segala kekuranganku. Tenangkanlah hatiku. Jagalah depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung padamu dari musibah yang tak terduga. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, itu sahaja daripada saya. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.